Tadi Fiona ada tanya, selain daripada memancing ikan, apa lagi yang kita boleh pancing? Dan kita nak ucapkan tahniah kepada Hazan Nain yang betul tekaannya, iaitu memancing udang pula. Yes! Bagi anda yang mungkin ada rasa macam, saya tak minat pancing ikan lah, saya mungkin nak try pancing udang. Ini dia, kita akan bawakan seorang tetamu kita bersama dengan anda di atas talian yang akan bagi tahu anda tentang apa seronoknya dan macam mana kita nak pancing udang dan sebagainya. Betul. Kita ada Encik Muhammad Fazli Rani selaku Presiden Persatuan Pemancing se-Malaysia bersama kita di atas talian. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, steady lah, Bang. Ini yang buat kita jealous ni. Pagi-pagi kita kat studio, abang tengah pergi memancing. Kat kolam mana tu? Lokasi bandar utama dekat mana sebenarnya? Ada tempat dia rahsia. Kena jadi geng dulu. Okey, Bang. So, kita tadi dah cerita dah macam-macam. Pasal alatan, pasal tempat, umpan dan sebagainya. Ini satu lagi kegilaan saya rasa di semua tempat juga untuk pancing udang ni. Ni macam mana tiba-tiba udang ni dia tarik kuat ke apa kepuasan untuk pancing udang ni? Pancing udang ni dia berbeza dengan memancing ikan. Rasanya set peralatan ikan macam tengok tadi pun saiz ni pun kasar-kasar. Macam udang ni dia antara spesies cengkerang yang makan secara spesifik. Lembut je dia makan. Dia tak makan kasar macam ikan makan tangkap tu bawa, tak ada. Udang ni dia cukup tertib kalau dia makan umpan. Saya tengah bayang-bayangkan. Peralatan dia kena yang jenis yang lembut-lembut, yang halus-halus, yang kecil-kecil je. Okey, kalau ikan kita tahu kita nak pancing ikan pakai joran lah. Udang kita pakai apa? Sebab tadi Encik Fazli cakap dia makan lembut-lembut. So kita pakai benang tali je ke ataupun ada joran juga? Okey, yang kat sini saya ada macam joran udang yang jenis lembut punya, yang boleh lentur macam ni. So yang ni ujung ni yang buat lembut bila udang tarik. So dia punya ni tak terlalu keras. Tali pun dia pakai halus. Lesen pun kecil je. Tak payah besar-besar. Kecuali kalau tempat yang dalam lah, kita akan guna reel yang saiz 1,000 ke atas. Tapi kalau untuk sungai yang kecil, kita pakai saiz yang kecil. Lesen pun yang kecil je. Udang ni dia kalau makan tu cara halus lah. Kalau ni umpan pun mata pun saiz 3, saiz 4. Dia tak saiz yang besar. Jadi, Cik Fazli, mungkin kalau ikan, kita tahu tempat-tempat ni. Udang ni, saya sedikit keliru. Kat mana tempatnya udang yang kita boleh dapat ni selain daripada kolam-kolam udang yang ada? Kat mana tempat-tempat udang yang banyak sebenarnya? Okey, nak kata banyak ni dia bergantung pada keadaan sungai. Kalau yang terbaik, udang di sungai. Macam udang dekat macam Kuala Selangor, Tanjung Karang, area Teluk Intan, Sungai Pahang. Itu banyak udang-udang kat sungai-sungai, udang-udang liar. Kebanyakan kaki pancing yang suka pancing udang liar ni adalah pemburu yang ingin cari saiz yang besar, iaitu saiz yang dipanggil jenggo. Udang jenggo ni jadi kegilaan dan buruan kaki-kaki pancing udang galah. Okey. Saiz besar tu. Besarnya. Okey, tapi sebenarnya kan, kita kalau bagi kita yang tak pandai tentang memancing ni, mungkin kita nak pilih nak memancing ikan ataupun pancing udang, yang mana satu sebenarnya lebih senang? Kalau nak ikutkan mancing udang ni pun boleh katakan susah sikit. Sebab satu dia kena fikir faktor air. Air pun kena tahu pasang surut dia. Lepas tu kena tengok keadaan air di hulu sungai. Kalau hujan, mungkin chances nak dapat udang tu lebih, mungkin kurang lah. Lagi satu mungkin kawasan-kawasan lubuk yang kita kena tahu. Lubuk tu ada kawasan yang ada berbatu ataupun berkayu, dia ada udang akan tinggal kat situ. Okey, jadi dari segi umpannya apa yang harus digunakan? Macam saya lebih suka pada penggunaan udang anak udang beras yang hidup, ataupun kalau di malam hari udang akan lebih aktif malam hari, saya akan gunakan cacing tanah. Cacing tanah. Okey, cacing tanah. Tanah paling efektif lah. Ada penonton kita namanya Muhammad Firdaus. Katanya sensitiviti sangat penting untuk memancing udang. Sensitiviti macam mana tu? Sensitiviti tu macam yang dikatakan tadi lah. Hujung joran tu, cara dia makan tu kita takkan nampak macam ikan makan. Ikan makan jenis sentak macam tu kan. Tapi kalau udang tak ada. Udang dia akan jenis lembut. Dia tak jenis makan jenis rentap macam tu terus. Dia akan jenis makan slow je. Itu jenis udang galah yang makan. Kalau ikan dia rentap terus.
Ha. Tapi udang dia akan tarik pelan-pelan dan dia takkan boleh kita jangan gentap terus. Betul. Kalau kita gentap terus kita akan lucut. Confirm lucut. Saya- Kita akan angkat dia pelan-pelan ke atas baru kita start main dia. Saya pernah lah ada pengalaman pancing kolam udang lah. Itu antara yang popular, yang paling mudah lah. Datang, duk pancing, dapat 10 balik lah. Kan? Dia punya tu lebih kurang macam tu lah. Cik Fazli, kalau kita tengok, pernah ada satu trend. Kalau di kolam udang pun macam tu juga. Dia punya sensitivity dia tu kena jaga. Betul. Dia sikit, Jangan sikit, terlalu sikit. sentak sangat, nanti lepas. Okey, jadi sekarang ni kita tahu macam tadi Cik Fazli ada cakap yang kalau kita nak pancing udang tu, make sure tempat yang ada kayu, ada batu, ada banyak udang dekat situ. Cuaca selepas hujan tak banyak udang. Cuaca sebab hujan, kalau macam hulu sungai hujan, air sungai tu akan menjadi sejuk. Lepas tu air hujan tu akan mengalirkan pelbagai makanan masuk ke dalam sungai besar. So udang akan lebih tertumpu pada makanan yang percuma tu daripada makanan yang dah ada kat mata kail tu. Itulah dia punya konsep dekat situ je lah. Tapi saya rasa macam makanan free. mungkin makanan free. Mungkin nak dapat udang ni pun bukan senang lah. Maksudnya dalam sekali keluar memancing, let's say lah kalau kita pergi satu hari tu, saya rasa tak dapat banyak sangat kot. Ke ikut tempat juga. Cik Fazli. Ikut tempat, ya betul, kita kena pemilihan air yang sesuai lah. Jangan pergi waktu air terlalu besar. Jangan pergi air terlalu surut sangat. Dia ada, udang ni makan waktu air pasang bunga dengan air waktu nak surut. Time tu udang bergerak aktif. Time tu kita akan labuhkan sampan kita, baru kita labuhkan umpan. Dia makan tak lama, mungkin dalam sejam, 2 jam, bergantung pada tempat lah. Alright. Nampak seronok pula tu. Yang ni saya rasa yang ni sedikit santai sikit lah daripada kita nak pancing ikan-ikan besar ni kan. Betul santai sangat. Jadi Cik Fazli, mungkin kalau kita nak kongsikan juga dari segi aktiviti yang dilakukan oleh Persatuan Pemancing Malaysia ni. Kita nak tahu juga kan. Pemancing ni semua tempat ada. Kalau yang terbaru, Persatuan Pemancing Malaysia telah buat satu kempen. Iaitu kempen udang bertelur. Di mana kita dah lancarkan di Kampung Sepakat Kuala Selangor. Berkenaan dengan setiap pemancing yang dapat 5 ekor udang bertelur, kita minta tolong lepaskan 2 ekor saja udang bertelur. Manakala mana yang dapat 3 ekor udang bertelur, lepaskan 1 ekor je balik ke sungai, supaya kita akan dapat kelestarian dengan kesinambungan udang galah tu berada di dalam sungai. Udang tu akan sentiasa ada. Bayangkan 1 ekor udang yang bertelur membawa 2,000 ke 3,000 telur udang. Alangkah baiknya kalau kata kita dapat hari tu 10 ekor, lepaskan 2 ekor pun dah syukur, alhamdulillah dah. Bagus, satu inisiatif yang bagus. Okey, Cik Fazli, mungkin selaku pengerus Presiden Persatuan Pemancing Malaysia ni boleh kongsikan harapan Cik Fazli terhadap aktiviti memancing pada masa yang akan datang. Kalau kita tengok dulu memang banyak pertandingan antara pertandingan yang top macam kita pernah dengar adalah GP Joran. Sekarang ni dah macam tak ada pertandingan yang besar-besar macam tu, dah senyap dah. So mungkin boleh kongsikan harapan. Harapan saya buat masa ini, itulah saya ingin bagi tahu, memancing ni adalah macam sukan rakyat. Yang mana memancing ni tak kira bangsa, agama, umur, dia tak kira. Siapa-siapa pun boleh mancing. So bagi saya mungkin sukan memancing ni boleh diketengahkan dari segi media elektronik dan media cetak. Dulu kita ada berita harian, joran, kita ada rancangan TV, jelajah kail ke apa ke, semua itu dalam memberi kita inspirasi untuk orang muda ataupun orang lain untuk berkecimpung dalam arena memancing. Okey, jadi kita harapkan ada perbanyakkan lagi program-program sebegitu, dan secara tak langsung orang tengok pun orang jatuh cinta ya. Jadi bila kita borak dengan orang yang lama memancing ni, ialah macam-macam perancangan, sebab ialah sambil tunggu ikan tu, sambil memikirkan apa lagi program-program yang ada. Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Fadli Rani yang merupakan Presiden Persatuan Pemancing Malaysia. Ada Facebook tak yang boleh kita nak follow? Kita orang dah nak mula mancing ni. Kalau ada pun kita akan terus masuk ke dalam Persatuan Pemancing Malaysia dalam FB kita. Dalam tu kita akan tahu di mana-mana ada info pasal persatuan. Dan info-info kalau ada grup yang buat trip ke, yang ada buat tandingan ke, kita akan masukkan dalam FB kita.
Alright. Baiklah. Terima kasih Cik Fazli kerana sudi bersama kami di awal pagi ini. Terima kasih Cik Fazli. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Alright. Hati-hati Okay. mancing tu. Hati-hati mancing.